Okey, jadi untuk hari ini, sebelum saya pergi pada kuliah, iaitu gas turbine, kita akan lihat dahulu beberapa perkara lah berkaitan dengan subjek ni. Jadi yang pertama, saya nak remind pasal test. Saya rasa saya dah upload sebelum ni. Okay. Ini adalah kita punya test 1. Test 1 pada 23 November. Pada 23 November hari Isnin. Jadi saya akan gunakan auto system lah. Jadi minggu lepas saya buat, mesti ada beberapa pelajar ada masalah. Nanti dalam minggu ni bila dah submit assignment, nanti saya akan check masih ada problem ke tak. Jadi kalau sesiapa yang bab 2 ni masih ada problem, nanti kena message pada saya lah supaya saya boleh check. Tapi minggu lepas memang masih ada beberapa orang problem lah. Jadi tu saya biar dulu. Jadi kalau ada apa-apa, sebab saya akan check semua yang dihantar. So kalau yang tak dapat hantar tu mungkin sama ada sistem dia problem ataupun dia memang lambat lah. Tapi tak mengapa, yang untuk assignment 1 tak apa, saya pun nak test sistem juga, nak pastikan berfungsi lah dia punya dia nak masuk. Dia nak pastikan berfungsi lah sistem auto ni, sebab kita memang nanti kita akan gunakan sepenuhnya sistem auto. Jadi berkenaan ujian ni nanti saya akan brief kemudian lah. Tapi saya nak beritahu tentang tarikh, saya nak remind lah, buat peringatan. Ini adalah tarikh ujian 1. Ini adalah 30 Disember, adalah tarikh ujian 2 dan kita akan buat malam lah. Saya estimate dah 2 jam, tapi nanti adalah dia punya detail ni saya akan perincikan kemudian. Tapi bab 1, untuk test 1 kita dah selesai steam power plant, kita akan pergi pada bab 2, gas turbine. Okay. Jadi selesai gas turbine ni kita dah akan ambil, kita dah settle lah untuk bab ujian 1. So ujian 2 baru kita akan pergi pada compressor dan refrigeration. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan okay, saya akan sikit, saya pergi pada yang yang tu dululah, berkenaan dengan tu. Habis nanti juga saya tengah siapkan projek. Selesai test 1, jadi antara test 1 dan test 2 nanti saya akan isukan projek lah. Projek. Jadi projek ni kita cuba selesaikan sebelum test 2. Jadi kebiasaannya apa yang saya buat, saya cuba saya tak nak kita punya assignment kumpulan group assignment tu atau panggil projek tu, group assignment tu dia berkumpul dengan subjek-subjek lain kat ujung semester. Jadi masa itulah ada test 2, masa itulah ada nak submit projek, masa itulah subjek lain pun semua ada banyak projek. Jadi nanti dia akan cram. Jadi apa yang saya buat, saya cuba agihkan, cuba tarikkan tu sebelum test 2. Jadi habis test 1 boleh terus boleh fokus pada test 2, buat projek dan juga pada test 2 lah. Itu nanti saya akan update lah kemudian. Jadi yang penting kita sekarang dah minggu keempat. Minggu keempat ni memang kita dah kena mulakan dengan gas turbine lah. Jadi kalau tak ada apa-apa, saya terus pergi pada gas turbine ni. Jadi gas turbine ni sebenarnya ada 2 minggu je. Jadi kita kena rushing lah. Bukan rushing apa, bukan kena rushing sebab dia tak banyak. Dia berada dalam bab 9. Kalau kita lihat, nanti saya tunjuk konten dia. Jadi kenapa saya biasanya saya akan buka agak textbook supaya awak tahu nanti sebenarnya apa yang kita buat ni sebenarnya kita ambil daripada buku teks. Oleh itu, awak kena study lah pada buku teks juga. Jangan semata-mata bergantung pada slide lah. Kalau slide ni kita dah extract dia. Dia punya cara pencitraan tu dah tak sama. Okay. Jadi kalau dalam buku teks, dia dah berada di bab 9. Gas power cycle. Dia berada di bawah gas power cycle. Jadi dia ada beberapa. Dia adalah internal combustion cycle. Ini diesel cycle. Okay.
kita tak masuk ni. Kita untuk bab 2 kita akan terus pergi kepada apa yang dipanggil sebagai gas turbine lah. Kita akan terus mulakan dengan gas turbine. Jadi kita akan start kat sini. Jadi apa yang kita slide tu tadi sebenarnya kita bina berdasarkan daripada buku teks ni lah. Start pada 9.8. Ni Brayton cycle. Okay. Nanti awak boleh go through balik, baca, study, lepas tu baru refer pada semula pada slide presentation. Okay. Jadi tak banyak ni. Dia kalau ikutnya ada dalam berapa surat je. Dia tak banyak, tak seperti bab 1 lah, steam power plant. Dia tak sebanyak bab 1 lah. Dia dalam 2, 4, 6, 7 muka surat dia. 14 muka surat. Okay. So untuk memudahkan kelas hari ni, saya akan terus pergi pada slide presentation lah. Tapi reference dia kat situ tadi. Ada yang belum masuk lagi ya? Bunyi lagi ni. Takut ada yang tak boleh masuk. Okey, dah. Okey, attendance saya dah post dekat WhatsApp group. Tapi saya post juga letak agak kat sini sebagai reference. Okey, dia dah terlepas ke apa ke. Okay, untuk gas turbine, jadi aplikasi gas turbine ni memang satu teknologi yang amat penting dalam kehidupan manusia. Okay. Kegunaan dia yang pertama dia adalah pada aircraft propulsion system. Jadi untuk kapal terbang, enjin dia sebenarnya dia dibina berdasarkan daripada gas turbine. Enjin ni yang selalu orang nampak yang punya enjin lah, enjin kapal terbang ni, itu adalah daripada gas turbine, aircraft propulsion system. Jadi kita boleh faham lah betapa pentingan teknologi gas turbine ni. Yang kedua, yang paling common, yang paling menyeluruh, paling besar orang gunakan ialah untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okay. Tenaga elektrik, jadi boleh kita panggil jadi kita gunakan gas turbine. Teknologi ni memang sangat penting. Ini jet dia ke jet. Jadi untuk objektif bab ini, kita nak buat first law analysis terhadap gas turbine plant, di mana working fluid dia kita assume sebagai perfect gas, maknanya gas unggul. Macam mana gas turbine berfungsi? Ini adalah open cycle gas turbine. Jadi open cycle gas turbine, aplikasi dia kat mana? Aplikasi dia pada kapal terbang ni lah. Aircraft propulsion system dia memang menggunakan open cycle. So apa maksud dia open cycle? Jadi apa berlaku adalah yang pertama, komponen terlibat adalah kompresor. Okay. Yang kedua, dia ada combustion chamber. Kompresor ni tujuan dia akan kompres. Dia akan padatkan kompres udara yang masuk ni. Dari masuk, lepas tu apa berlaku bila kompresor ni, udara tu akan ditingkatkan di tekanan tu. Kompresor dia akan tingkatkan tekanan, increase pressure. Dia punya apa yang kita gunakan ni adalah air adalah udara atmosferik daripada atmosfera lah, udara, fresh air, compress. Dan yang kedua, kita hantar pada apa yang dipanggil sebagai combustion chamber. Chamber ni adalah kebuk pembakaran. Kebuk pembakaran, di sinilah berlakunya pembakaran. Okay. Jadi tapi yang masuk ni adalah udara. Pembakaran melibatkan dua perkara, iaitu udara dan bahan api. So fuel. So kat sinilah kita inject fuel tersebut. Bila kita inject fuel, ada campuran udara. Lepas tu bila ada ignite dia, mana ada nyalaan,
bahan api, dia akan berlaku pembakaran lah. Pembakaran ni akan meningkatkan tekanan, increase pressure dan increase temperature. Bila sudah high pressure, high temperature, campuran yang punya tekanan tinggi dan juga high pressure dan juga high temperature ni, dia akan pergi kepada turbine. Jadi apa berlaku kat turbine ni sebenarnya? Turbine ni lah yang penting. Turbine tugasnya adalah untuk menghasilkan tenaga, menghasilkan kerja lah, menghasilkan kerja. Jadi turbine ni dia akan berpusing. Macam mana dia boleh berpusing? Sebab dalam turbine ni sebenarnya dia ada turbine blade. Jadi bila masuk udara, campuran ni, pembakaran ni, hasil pembakaran ni, campuran udara dan bahan api, kalau gas yang keluar ni, high pressure, high temperature, dia akan memusingkan turbine. Lepas tu shaft ni, dia akan, kalau nak menghasilkan tenaga elektrik, dia akan pergi disambung pada generator lah. Seperti belajar pada steam power plant kan. Tapi kalau katakan dia nak menghasilkan tujahan, so dia akan keluarkan exhaust gas. So dia akan ada exhaust gas. So exhaust gas ni akan keluar. Tapi pada masa yang sama, turbine ni juga di shaft ni, ada pusingan daripada turbine ni disambungkan kepada kompresor. Kenapa sambungkan pada kompresor? Sebab kompresor ni awal-awal ni tadi dia macam kena digerakkan oleh dia perlu kesinambungan lah untuk terus bergerak. Jadi bila turbine ni berpusing, dia menghasilkan tenaga elektrik, pada masa sama dia juga memusingkan kompresor supaya cycle dia boleh terus berjalan. Tapi udara ni, exhaust gas ni dia akan keluar kepada mana? Keluar pergi pada atmosfera. Jadi itu adalah macam mana gas turbine berfungsi. Tapi ini adalah dia punya secara bertulis penerangan tentang macam mana operasi satu ini yang dipanggil sebagai open cycle gas turbine engine. Engine open cycle gas turbine engine. So high pressure air proceed combustion chamber, high temperature gases expand to the atmospheric pressure. So exhaust gas leave the turbine, not recirculated. Mana yang ini dia bukan ada satu cycle tau. Dia akan terbebas ke atmosfera. Dia bukannya akan masuk balik. Itu yang dipanggil dia sebagai open cycle gas turbine. Okey, ini yang kita pergi tadi sebagai open cycle gas turbine saya dah terangkan tadi. Ini dia ada sambung kompresor, combustion chamber, udara yang masuk ada fuel, berlaku pembakaran. Lepas tu gas yang keluar ni akan masuk, pusingkan turbine, hasilkan tenaga, kerja bersih. Lepas tu sebahagian pada ni akan digunakan untuk pusingkan kompresor dan exhaust gas. Jadi dia ada open cycle. Jadi, dan untuk Brayton cycle ni, untuk gas turbine ni, cycle yang kita gunakan, kita panggil dia sebagai Brayton cycle. Okay. Dia ada yang kedua. Kedua ni kita panggil sebagai closed cycle gas turbine engine. Ini adalah engine. Okay. Tapi ini dipanggil closed cycle. So, apa bezanya closed cycle? Nanti kita akan pergi pada detail. Okay. Tapi yang perbezaan utama dia dekat sini adalah terlihat dia adalah komponen dalam kompresor, turbine masih sama. Tapi kat sini combustion chamber ni telah digantikan dengan heat exchanger. Heat exchanger mana udara, mana kita bekalkan dia punya apa? Q kita bekalkan. Dan bila yang ini pula dia bebas ke persekitaran kan, atmosfer. Yang ini kita masuk, yang ini keluar pada turbine, kita akan masuk balik pada heat exchanger. Jadi heat exchanger ni yang apa dia bebaskan sebelum dia hantar pula kepada kompresor. Jadi open cycle gas turbine ni sebenarnya kita boleh modelkan dia sebagai closed cycle. Jadi kenapa kita nak closed cycle? Yang pertama, perbezaan dia. Kenapa kita perlu study dalam closed cycle? Kalau kita lihat, yang pertama, pembakaran yang sebenar ni di combustion chamber ni dia sangat kompleks. Kompleks maknanya dia punya pressure, temperature, dia adalah turbulence,
memang sangat rumit. Dia punya tu, jadi kebanyakannya kita tak boleh nak predict, kita terpaksa buat eksperimen. Itu kalau kita dalam keadaan sebenar ni. Tapi kalau untuk buat analisis, biasanya kita akan gunakan ideal case yang ideal sebagai rujukan. Jadi case ideal ni, instead of dia terbuka pada ambient ni, fresh air, yang masuknya adalah udara dia, tapi dalam keadaan tertutup, closed cycle. Yang kedua, tiada berlaku pembakaran, cuma kita bekalkan haba, Q-in. Kat sini pula dia tak bebas atmosfer, dia terbebas, dia hanya haba yang dibebaskan. Balik dia akan masuk pusing balik dalam cycle ni, dalam closed cycle. Okay. Jadi itu adalah antara perbezaan yang penting antara open cycle dan closed cycle. Itulah sebabnya kita perlukan analisis dengan closed cycle dahulu. Okay. Sebab dia lebih konsisten, dia lebih predictable dan mudah untuk kita buat pengiraan dan analisis. Okay. Jadi kita modelkan dia sebagai closed cycle. Jadi untuk closed cycle ni kita boleh guna extended assumption. Kenapa kita guna extended assumption? Jadi sebenarnya dia punya working fluid atau benda kerja dalam ni hanya melibatkan udara. Okay. Kita panggil sebagai air. Jadi air. So compression, proses yang berlaku apa dia? Kat sini adalah dalam compressor dia ada berlaku compression. Dalam turbine adalah berlaku expansion. Jadi sama yang kita belajar seperti di bab 1. Cuma yang beza ni bab 1 melibatkan kendali kerja dia adalah air. Okay. Kerja adalah air. Tapi untuk gas turbine, kendali kerjanya adalah udara. Bila udara, kita gunakan extended assumptions. Yang kedua, combustion, pembakaran yang dekat combustion chamber ni, kita nak namakan proses sebagai combustion process, tapi kita panggil sebagai constant pressure heat addition. Maksudnya kita tambahkan bekalkan haba heat addition at constant pressure, tapi pada tekanan yang tak berubah. Okay, berikutnya, yang sebelum ni kita dapati, kita bebaskan dia ke keluar. Kan? Ini combustion chamber tergantikan dengan heat exchanger. Dan ini kita bebaskan ni ke persekitaran sebab masuk turbine. Kalau kat sini kita masuk pada heat exchanger. Heat exchanger ni apa yang dibebaskan. Di exhaust process ni kita ganti dengan constant pressure heat rejection. Pada tekanan sama constant pressure heat rejection. So apa standard assumption yang kita boleh gunakan? Jadi under di bawah code S standard assumption kita ada titik, kita ada dua line sebenarnya. Okay. 1, 2, 3 dan 4. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2 adalah compress. Okay. Compress yang berlaku kat sini. 1 ke 2 itu adalah compressor. 1 ke 2. Bila compressor tu maknanya kita hanya ada dua pressure line je. P1 dan juga P2. Kenapa P1, P2? P1 sebelum masuk kompresor, P2 keluar dari kompresor. Bila keluar daripada kompresor, dia punya tekanan tu telah ditingkatkan, higher pressure. Jadi daripada instead of sini kat P1, kita naik pada P2. Okay, itu yang berlaku peningkatan tekanan. Jadi 1, 2. 1, 2 ni adalah work of compressor. So work compressor itu melibatkan, kalau gunakan call extended assumption, samaannya adalah CP T2 minus T1. Okay. CP nanti kita akan explain dengan CP. T2 minus T1 kita akan dapat kerja yang dihasilkan. Okay. W12 kerja yang dihasilkan di sini. 0.1, 0.2. Okay. Lepas tu bila keluar daripada kompresor, dia akan masuk pada heat exchanger. Di sini kita bekalkan haba pada heat exchanger. Okay, 2, 3. Jadi 2, 3 ni adalah kita bekalkan haba, iaitu Q in. So Q in
libatkan Q2 ke Q3. Maknanya ini kita bekalkan apa? W tadi ni kita masukkan, kita beri kerja. Beri kerja. W compressor. W compressor 1, 2 kan. CP T2 minus T1. Mana perbezaan sini? Perbezaan titik 2 dan titik 1 ni kali dengan CP, kita dapat apa dia punya kerja. Untuk Qin pula, CP T3 minus T2. T3 minus T2. Jadi T3 minus T2. T3 mana? T3 yang keluar pada heat exchanger. Bila kita bekalkan haba, temperature akan meningkat lah. Tapi dia punya pressure, constant pressure. Nampak? P2 sama dengan P3. Kita lihat pada titik ni. Tapi yang beza dia adalah temperature lah. Temperature ni T2, ni adalah T3. Itu yang perbezaan dari TP, CP, T3 minus T2. Okay. Bila dia masuk pada turbine, bila masuk turbine 3, 4. Kenapa dia masuk turbine kat sini? Ni turbine inlet, turbine outlet. Jadi CP work turbine. Turbine ni dia menghasilkan kerja, iaitu W3 ke 4 sama dengan CP T3 minus T4. Okey. Akhirnya adalah work compress dan kita bebaskan mula Q out. Q out adalah Q4 to 1. Q4 to 1, T4 minus T1. Ini adalah pressure line 2. Ini adalah pressure line 2. Pressure line 2, pressure line 1. Okay. So Q out plus Q41 sama dengan CP T4 minus T1. Okay. Lihat sini. T4 minus T1. Jadi ini adalah persamaan yang kita akan gunakan untuk bab 2. Jadi yang ini perlu betul-betul faham lah. Supaya itu. Kita tengok apa lagi persamaan yang terlibat. Ini melibatkan energy analysis. Boleh dengar tak? Dengar dengan Doktor boleh. Boleh ya? Okey. Saya rasa macam dah cakap seorang-seorang ni. Tak tahu korang tidur ke apa ke. Okey. Boleh ya? Bab 2 ni. Okey kan? Gambar raja pun boleh nampak kan? Saya rasa saya macam belum bagi lagi. Nanti saya akan upload dalam Otter je. Senang. Bab 2 ni mesti saya belum. Jadi Otter dah nampak macam dah okey. Saya akan start lah gunakan platform Otter ni untuk upload nota dan sebagainya. Okay. Untuk assignment, test pun kita akan gunakan Otter lah. Sebab saya nampak je dah stabil. Mungkin ada beberapa orang lagi masih ada problem. Itu je lah yang saya kena double check dulu. Jadi buat masa ni, lepas ni saya akan gunakan lah. Saya akan share ni. Video ni pun nanti saya akan share supaya boleh tengok lah. Okay. Energy analysis. Jadi bila masuk pada energy analysis, jadi kita yang pertama diagram yang terlibat adalah TS diagram lah. TS diagram ni adalah temperature entropy diagram. Ini adalah PV diagram. Okay. Untuk temperature untuk state, untuk equation yang terlibat adalah Qin minus Q out. Qin ni adalah dia punya Qin ni adalah haba masuk ni, Qin dan Q out. Jadi P1, P2, P3, P4. Jadi proses yang kita lihat ni sebenarnya P1, 2, 3, 4. P1, 2. Jadi ini adalah entropi. Entropi diagram. Mana sini adalah compression. Compression. Point 1 to point 2 adalah compression. Ni kan. Point 1 tu kita dah bincang tadi. Okay. P1 tu adalah compression. Jadi bila compression kita akan dapat dia ni pressure line ni P1, ni adalah P2. Tapi temperature akan meningkat lah pada entropi yang sama. Nampak ni? Tegak ni kan. Entropi sama. Lepas tu S1 sama dengan S2. Kenapa entropi sama? Dia adalah, kita panggil dia sebagai asentropic compression. Iaitu proses yang berlaku dalam kompresor. Okay. Okay. Jadi di sini untuk samaan ni menyatakan perbezaan entalpi ni HZ minus dengan H inlet. Okay. Samaan dengan Qin minus Q out
campur dengan work in minus work out. Okay, apa kata dengan work in? Work in adalah kerja yang hasilkan kerja yang dimasukkan, yang dilakukan terhadap kompresor yang ni. Work compressor. So work compressor adalah work in. Itu macam mana cara kira dia? Dia sama dengan H2 minus H1. Sama dengan CP T2 minus T1. Okay. Jadi untuk bab 2 ni, kita akan lebih banyak gunakan yang ini. CP T2 minus T1. Okay. H1 ni ada tapi jalan dia panjang dan dia biasanya nanti dia akan lari. Dia punya bacaan tu. Jadi kita kena gunakan ni banyak, kita akan gunakan yang inilah. Okay, untuk bab 2. Okay, untuk work of turbine, work out ni, work turbine mana di sini? 3 dan 4. Itu sama dengan H3 tolak H4. Okay, H3 tolak dengan H4. Sama dengan CP T3 minus T4. Jadi bila kita gunakan TI diagram ni, kita dapat cari tahu T3, kita dapat T4, kita akan terus kira berapa dia punya work of turbine. Okay, untuk Q8 adalah H3 minus H2 di sini sama dengan CP T3 minus T2. Q8 adalah H4 minus H1 sama dengan CP T4 minus T1. Di sini H entalpi yang sama dengan CPT. Ini kita dah buat masa temu 1 dah belajar. Okey, yang kedua, yang berikutnya macam mana kita nak, kini kita dah faham. Okay. Yang berikutnya kita nak kira kecekapan Brayton cycle ni. Efisiensi ya. Efisiensi Brayton cycle ni macam mana kita nak kira dia adalah work net over Q in sama dengan 1 minus Q out over Q in. Jadi ini dengan steam power plant kita belajar tu sama. Sedikit kesamaan sama. Cuma kalau kita perhatikan bab 2 ni kita akan banyak gunakan kat sini nanti. Kita kena carikan nilai suhu. CP ni senang sebab apa? Sebab untuk udara. Udara ni bila bagi dia 0.1, udara nilai dia kita tahu fresh air tu. Pada tingkat awal ni kita tahu sebab dia ada constant flow cycle. Kalau kita tahu udara tu kita dapat nilai CP ya. Selebihnya kita cari nilai suhu. Okay. Jadi untuk kecekapan dia, Brayton cycle work net over Q in sama dengan 1 minus Q out over Q in. So Q out adalah apa? Q out adalah ni H4 minus H1. Sama juga dengan CP T4 minus T1. Macam ni lah. CP T4 minus T1. So Q in adalah ini dekat sini. CP T3 minus T2. Jadi bila CP ni kita boleh cancel out. Jadi kita boleh seimbangkan untuk kita dapat samaan-samaan yang samaan di sini. Okey. Kita boleh cancelkan CP nanti. Jadi nampak gaya ni sebenarnya nanti bila dia dah cancel out. Jadi yang suhu bagi setiap titik ni kita perlu kira. Baru kita boleh dapat dia punya Brayton cycle. Dia kira dia punya efisiensi. Okey, itu yang pertama. Part tu dah selesai. Yang berikutnya, yang berikutnya adalah yang penting adalah macam mana kita nak cari hubungan antara titik 1, titik 2, titik 3 dan titik 4. Ini yang kita kena gunakan. Ini kita gunakan sebagai T2. Untuk isentropic compression, so kita dah belajar kat temu 1. Macam mana ini adalah hubungan dia T2 over T1 samaan dengan P2 over P1 K minus 1 over K. Jadi hubungan antara titik 1 dengan titik 2 ni isentropic compression dia. Kalau kita tahu titik 1, kita tahu pada P1 kita tahu, P2 kita tahu. Jadi K ni nilai ni pemalar ni diberi. Okay. Kita tahu untuk udara nilai K. Jadi sebenarnya kita boleh kira berapa nilai T2. Sama juga dengan bila kita dapat T2, kita dah boleh kira T3 dan juga T4. Jadi T4 pun kita guna kaedah yang sama sebegini. T3 over T4 sama P3. T3 over P4. Okay. Sama dengan P3 over P4. K minus 1 over K. Jadi ini hubungan antara setiap titik. Okay. Berikutnya saya pergi pada pressure ratio. Pressure ratio adalah nisbah antara P2 dengan P1. Itu kita guna sebagai RP. Okay. Jadi kalau kita perhatikan untuk sini, ini adalah ini hubungannya P2 over P1. Jadi dalam Brayton cycle 1 minus 1 over RP. RP adalah pressure ratio K minus power of K minus 1 over K. Jadi ini hubungan dia. Kalau kaitan dia antara pressure ratio, kalau kita ada K, ada pressure ratio, pun kita boleh kira dia punya Brayton cycle.
Okey, apa yang kita next berikutnya adalah saya nak terangkan dengan PV diagram. Ini yang kita buat sebelum ni ada berdasarkan pada TS diagram. Pada masa yang sama kita ada sebagai PV diagram. Jadi ini adalah PV. Jadi bentuk dia perkara benda yang sama, proses yang sama, energy analysis Brayton cycle, tapi ini kita analisa dari segi pressure, pressure volume. Okey. So kalau titik 1, titik 2 adalah isentropic compression. Isentropic compression, tapi apa berlaku ni adalah V1, V2. Jadi V ni dia expand. V1 V ni dia reduce volume, dia berkurang. Tapi akan berlaku peningkatan pressure. Okey, pada point 2 pada point 3. So point 2 to point 3 dia pressure ni tak berubah. Itu dipanggil sebagai constant pressure ni, P constant, constant pressure heat addition. So, tak berubah, tapi dia punya volume naik, volume meningkat. Volume meningkat sebab apa? Sebab dia masuk pada heat exchanger. Ada expansion, bukan expansion, dia ada heat addition. Constant pressure heat addition. Okay, so V ni akan meningkat. Lepas tu dia akan constant pressure heat rejection. Constant pressure heat rejection. Ini ada work of turbine. Di sini ada berlaku expansion process. Ini adalah expansion process. Expansion process S ada constant, maknanya isentropic expansion. Isentropic expansion S constant, tapi T ni, V ni berlaku meningkat. Sebab apa? Sebab berlaku proses expansion. Nanti pada titik 4 pada titik 1, ini adalah berlaku heat rejection. Heat rejection. Jadi ini berlaku pengurangan constant pressure heat rejection. So ini apa dibebaskan. Jadi V tu akan berubah daripada V4 tukar pada V1. So ini kritikal lah untuk kita fahami berkenaan dengan Brayton cycle. Okay. Jadi untuk first law of thermodynamics nyatakan untuk closed system undergoing a cycle, so net work output is equal to the net heat input. First law mengatakan net closed system net work output. Net work output ni adalah equal to the net heat input. Net heat input maknanya kerja net heat input ni Q in minus Q out ni dia adalah sama dengan work net lah, kerja bersih. Okay, Q in, perbezaan antara haba masuk dan haba keluar ni itu adalah kerja bersih dia. Sama juga dengan perbezaan antara work kerja turbine dan kompresor. Okay, ini hubungan dia. Jadi ini thermal yang kita dah buat tadi. Okay, ini thermal efficiency. So kalau kita cancelkan CP, kenapa kita boleh cancel? Sebab dia sama. Kita gunakan air yang sama. So CP tu nilai kita boleh cancel. So kita dapat efficiency 1 minus T4 minus T1 over T3 minus T2. So, nampaknya memang kita akan cari nilai temperature. Suhu ni baru kita boleh selesaikan. Okay. Jadi untuk isentropic process, tadi kita dah bincangkan tadi T2 over T1, P2 over P1, K minus 1 over K. Ini sama P3, P4 kita dah bincangkan tadi. P2, P3, P4, P4 equals to P1. Jadi pressure ratio ini kita bagi sebagai pressure ratio. P2 over P1, P3 over P4. Bersama dengan RP. RP itu adalah pressure ratio. Jadi ini kita dah tunjuk tadi. Jadi apakah K? K itu adalah specific heat ratio. Specific heat. Ini CP, CV ni nilai ni biasanya nilai bentuk udara tersebut. Okay, untuk udara. Jadi sama ada diberi dalam soalan ataupun kalau tak diberi, kita kena rujuk standard lah. Standard atmospheric udara yang diberi kita gunakan. Ini contohnya kita ambil sebagai F sama dengan 1.4. So, sama ada diberi kita kena ikut ataupun kita kena guna yang pada table lah, kena refer. Okay. So ini hubungan dia. Macam mana kita dapatkan akhirnya ini adalah hubungan dia. Kenapa kita dapat dia sebagai thermal efficiency of Brayton cycle. Okay. Ini hubungan dia. Kita dah pergi tadi.
Okey, di perbezaan dia kita dah buat tadi. Jadi ini untuk ideal Brayton closed cycle under the cold air standard assumption. Okey, kita boleh gunakan 1 minus T1 over T2. Okey, ini kalau valid untuk ideal Brayton closed cycle gunakan cold air standard assumption sahaja. Ini special case ni. Bukan semua soalan kita boleh gunakan efficiency 1 minus T1 over T2. Bukan semua. Ini special case under cold air standard assumption. Okey, yang berikutnya adalah berkenaan dengan cycle analysis. Backward ratio. Apakah maksud backward ratio? Backward ratio sebenarnya adalah nisbah antara work kerja dilakukan oleh terhadap kompresor terhadap kerja yang dilakukan oleh turbine. Jadi ini dipanggil sebagai backward ratio untuk cold air standard assumption lah. Right? Jadi ini dipanggil RBW, backward ratio. Ini adalah bersama dengan work 1, 2 over work 3, 4. Jadi kita cancelkan, kita akan dapat ini adalah hubungan dia, backward ratio. Ataupun ini dalam bentuk hubungan lain, kita selesaikan, kita dapat T bersama dan sama. Untuk sama ni nanti awak kena ingat lah. Tidak jenuh dia terbitkan. Untuk terbitan ni saya tak ajar. Kita lebih pada application sebenarnya. Untuk bab 2 ni, kita fokus pada application. Tapi pemahaman, understanding of concept is very important. Right? Okay. Saya ada satu slide yang tadi sebenarnya dia dah silap kedudukan. Slide ni. Okay. Slide ni. Jadi ini adalah apa yang dipanggil sebagai fixed value of T minimum and T maximum. Network of the Brayton cycle first increases with pressure ratio. So ini maknanya kalau cycle yang pertama ni 1, 2, 3, 4 ataupun 1, 2, 3, 4. Ni pressure ratio ni adalah sama dengan 2. Ni kalau pressure ratio dia 8.2, ni pressure ratio dia adalah 15. For fixed value, network of Brayton cycle first increases with the pressure ratio. Jadi kita lihat ni network bertambah terhadap tingkat dengan pressure ratio. Tapi dia akan sampai maksimum di mana T maximum over T min K power of K over 2K minus 1 and finally decreases. Nanti dia sampai tahap dia akan maksimum. So highest temperature in the cycle is limited by the maximum temperature. Jadi dia sebenarnya adalah suhu maksimum yang boleh dicapai. So apakah constraint dia? Kita tak boleh naikkan terus. So apa? Sebab constraint adalah pada turbine blade. Berapa tinggi suhu dia boleh tanggung. Kalau lebih lagi dia akan melebihi limit, nanti dia akan defect lah, terosak lah. Jadi ini dipanggil sebagai limit of the pressure ratio. Udara, air in gas turbine supply necessary oxygen for the combustion of fuel. Jadi dia bersifat juga sebagai coolant. Jadi udara ni penting utama sebab dia supply necessary. Untuk pembakaran tadi perlukan udara. Yang kedua juga bertindak sebagai coolant. So pastikan suhu dia adalah within safe limit. Okay. The pressure of the turbine work used to drive the compressor. Ni tadi kita tunjukkan. Kita panggil sebagai backward ratio. Jadi kerja turbine ni akan dua tempat dia pergi. Pertama dia akan hasilkan kerja bersih. Yang nombor 2 dia akan pergi pada work of compressor. Itu macam mana? Iaitu dia akan pusingkan compressor ini. Kan? Turbine ni dia hasilkan kerja, tu selebihnya dia akan berfungsi untuk memusingkan compressor. Jadi itu dia panggil sebagai backward ratio. Saya tengok lagi apa yang boleh cover. Ini sebenarnya perkara yang sama kita dah go through tadi, Brayton cycle. Cuma ini dalam bentuk lain lah. Tropic compression,
constant pressure heat addition, tropic expansion, dan constant pressure heat rejection. TS diagram, PV diagram semua tadi kita dah buat. Jadi semua proses ni kita execute dalam steady flow devices. Jadi kita panggil dia can be analyzed as steady flow process. Jadi ni tadi saya dah terangkan TS diagram, ni adalah PV diagram. So kena ingat, kena fahamkan lah. Jadi thermal efficiency tadi pun kita dah go through pada slide tadi, kita ulang dah. Okay, ni adalah simple ideal ratio minimum and maximum 300. Ni soalan lain. Okay, jadi saya akan buat pergi pada soalan contoh. Kita terus bincangkan 9-5. Habis 9-5 ni nanti kita akan take 5. Dan kita akan ideal reference cycle. Okay, cuma saya nak beritahu untuk dalam soalan contoh ni, okay, penyelesaian yang dibagikan dalam buku ni, di mana yang kita bincangkan ni nanti adalah penyelesaian yang jalan kerja ni sebenarnya panjang yang kalau digunakan nilai H. Okay, tapi biasanya semasa test dan final exam nanti kita prefer you guna kaedah yang kedua, iaitu nilai suhu. Apa maksud saya? Yang maksud saya kat sini. Tadi kan kita dah go through persamaan tadi. Kan saya dah terangkan. Kan? Jadi kalau kita lihat kat sini, semua dah banyak main temperature kan. Temperature bukan CP, guna persamaan yang tersebut je lah. Okay. Tak ada pun guna H. Tapi H tu sebenarnya macam yang kita dah okay, kita nampak hubungan dia. QE ni sebenarnya H3 minus H2 sama dengan CP T3 minus T2. Jadi dalam contoh ni sebenarnya dia fokus gunakan yang kat sini. Kita gunakan yang CP T3 ni. CPT ni tak gunakan. Okay. Dia tapi apa berlaku dalam semasa test dan exam nanti, biasanya nanti kita awak kena gunakan bukan kaedah ni, awak kena gunakan kaedah yang gunakan temperature tadi. Baru akan dapat jawapan dia jadi pendek dan tepat. Kalau guna kaedah ni dia akan panjang berjela-jela jawapan dan akhirnya tak dapat jawapan yang betul. Tapi untuk kelas hari ni, tak apa, saya go through je dulu kaedah ni. Tapi untuk selepas ni, kalau boleh nanti saya akan ajar pula macam mana nak guna kaedah yang kaedah guna temperature. Tu yang paling tepat lah. Paling tepat dan paling lebih pendek lah cara pengiraan dia berbanding dengan kaedah ni. Okay, kalau kita kat pukul 3, saya ingat saya take the rest dulu. The rest dalam, sebab saya ingat hari ni saya tak nak panjang. Habis contoh yang pertama ni je, kita dah boleh saya habiskan contoh pertama dulu. Okay, jadi kita take 5 dulu lah. Take 5 dulu, nanti kita akan sambung. Baik,